Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan pelajar diploma lepasan ijazah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Telah diberi tugasan oleh pensyarah kami dalam mata pelajaran pentaksiran pembelajaran, iaitu Dr. Fathiah binti Muhammad Kamarung Zaman, untuk mengkritik artikel. Dalam tugasan ini kami telah mencari artikel di Scopus dan kami telah menjumpai tajuk yang berkaitan dengan pentaksiran, iaitu pentaksiran pelaksanaan blended learning di pengajian tinggi, perspektif kesediaan pelajar. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri, Izzatul Fatin binti Fazil, Nur Hidayah Syuhada binti Abu Bakar, Fatin Fakriah binti Rizwan, dan Siti Aisyah binti Musa. Bagi meneruskan pembentangan, saya menjemput sahabat saya iaitu Nur Hidayah Syuhada untuk membentangkan bahagian beliau. Dipersilakan. Terima kasih Izzatul Fatin. Saya Nur Hidayah Syuhada binti Abu Bakar akan mengemukakan idea-idea utama yang terkandung dalam artikel ini. Idea utama yang menarik dalam artikel ini ialah faktor-faktor berbeza yang menyumbang kepada tahap kesediaan pelajar dalam proses pembelajaran teradun. Faktor utama yang dipilih dalam pembelajaran teradun adalah media dalam talian, iaitu merujuk kepada video dan audio. Melalui media dalam talian, pelajar dapat melihat pelajaran secara langsung di internet dengan menggunakan slide PowerPoint atau YouTube yang disediakan lebih awal oleh pensyarah. Tujuannya, pelajar lebih memahami dengan lebih jelas topik yang hendak dipelajari sebelum masuk ke kuliah. Seterusnya, kaedah ini menarik perhatian kerana pelajar pada abad ini lebih suka cara belajar menggunakan bentuk video yang digunakan dalam talian secara efektif, interaktif. Cara ini mampu meningkatkan efikasi kendiri pelajar. Oleh itu, media dalam talian sangat menarik, menyeronokkan dan mempengaruhi kesediaan pelajar untuk pembelajaran teradun. Seterusnya, saya serahkan kepada Siti Aisyah. Okay, terima kasih kepada sahabat saya Nur Hidayah. Okay, bagi soalan yang nombor 2, adakah terdapat sebarang idea baru dalam artikel ini? Ya, terdapat idea baru dalam artikel ini, iaitu efikasi kendiri komunikasi dalam talian yang merupakan sebagai kesediaan pelajar dalam melaksanakan pembelajaran teradun. Okay, efikasi kendiri komunikasi dalam talian ini merupakan salah satu pembelajaran yang berpusatkan pelajar dan memerlukan komunikasi pelajar secara atas talian. Okay, bertepatan dengan pembelajaran teradun ini, jadi aplikasi kendiri komunikasi dalam talian ini adalah penting untuk menggalakkan murid berani memberi idea dan menyatakan pendapat secara aktif dengan penggunaan media teknologi di atas talian. Guru juga dapat membuat penilaian melalui hasil perbincangan, pendapat dan refleksi pelajar daripada aplikasi kendiri komunikasi pelajar dalam pembelajaran teradun ini. Okey, daripada soalan seterusnya, bolehkah informasi dalam artikel ini digunakan secara praktikal? Semestinya boleh, kerana pembelajaran teradun yang menggabungkan bahan pendidikan teknologi dalam talian ini boleh digunakan secara praktikal kerana bentuk pembelajaran yang lebih berkesan dan menarik seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi pada masa kini. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, Fatin Fakriah. Terima kasih Aisyah. Okey, untuk soalan yang ketiga, adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan segala intipati utama perdebatan perbincangan hujahan dalam artikel ini? Jelaskan. Okey, pertama, ya, kami bersetuju dengan segala intipati utama artikel ini kerana pembelajaran teradun ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran abad ke-21. Guru menggabungkan kaedah pengajaran konvensional dan kaedah yang berteraskan teknologi maklumat dan komunikasi. Ini mampu untuk menarik minat pelajar untuk terus fokus dalam PDP. Antara model pembelajaran berasaskan pembelajaran teradun adalah flipped classroom. Kelebihannya adalah mampu untuk meningkatkan kemahiran penggunaan internet untuk mencari maklumat sekaligus melatih murid untuk menyelesaikan masalah. Seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Terima kasih Fatin. Baiklah, saya Izzatul Fatin binti Fazil, nombor matrik P 12-40001. Saya ditugaskan untuk menilai
keseluruhan artikel ini, iaitu di mana kami mendapati organisasi penyampaian idea dalam artikel ini adalah berbentuk struktur, di mana ini memudahkan lagi kumpulan kami untuk memahami apa sebenarnya yang hendak disampaikan oleh pengkaji dalam artikel ini. Idea yang disumbangkan tersusun dan konsisten, di mana pada ekstrak dan juga pengenalan, pengkaji memberitahu bahawa pembelajaran teradun ini telah tersebar secara meluas, akan tetapi penggunaannya terbatas disebabkan ada beberapa faktor yang menghalang. Di bahagian literature, pengkaji menjelaskan takrifan pembelajaran teradun yang sangat signifikan dalam proses pembelajaran kita pada hari ini, iaitu menggunakan dengan penggunaan teknologi. Okey, baik. Yang ketiga ialah fokus idea, iaitu fokus utama, iaitu pengkaji menceritakan faktor-faktor yang diutarakan pengkaji ini merupakan situasi sebenar yang sering berlaku dalam proses pembelajaran. Baiklah, secara keseluruhannya artikel ini dilihat lancar dan konsisten daripada awal sehingga akhir dan memudahkan lagi kumpulan kami untuk memahami isi penyampaian daripada artikel ini. Okey, yang terakhir ialah soalan, apakah cadangan anda untuk mengembangkan idea dalam artikel ini? Jelaskan. Okey, baiklah. Pada pendapat kami, iaitu yang pertama, kami mencadangkan pengkaji boleh memasukkan langkah-langkah bagi mengatasi masalah kesediaan pelajar dalam melaksanakan pembelajaran teradun, seperti kementerian ataupun badan tertinggi boleh menetapkan penyelarasan teknologi yang akan digunakan pakai oleh pelajar di peringkat diploma, sarjana dan seterusnya. Ini akan memudahkan lagi para pelajar untuk mengakses ataupun menggunakan teknologi dengan teknologi yang disediakan. Seterusnya. Okey, yang kedua, pengkaji juga boleh memasukkan impak keberkesanan penggunaan pembelajaran teradun ini di kalangan pelajar. Okey, seterusnya. Seterusnya, cadangan yang ketiga, pengkaji hendaklah memberikan pemahaman yang jitu dalam aspek kepentingan pelaksanaan pembelajaran teradun berpandukan prinsip dan teori yang tepat supaya tenaga pengajar lebih kreatif dan efisien dalam menyebarkan informasi yang baharu. Seterusnya. Ya, pengkaji juga boleh mengkaji dengan lebih mendalam tentang bentuk latihan yang bersesuaian dengan pembelajaran teradun, seperti pembangunan bahan pembelajaran dalam talian, pembangunan aktiviti pembelajaran dalam talian, pedagogi pembelajaran dalam talian dan pentaksiran dalam talian. Dengan mengkaji dengan lebih mendalam tentang ini, idea yang dikembangkan akan lebih menarik. Okey, itu sahaja daripada saya. Okey, seterusnya saya serahkan kepada ketua kumpulan kami. Baiklah, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Jalan-jalan ke Taman Mini, singgah sebentar membeli kuaci. Pembentangan kami sampai di sini, lain waktu kita bertemu lagi. Sungai disusur sehari-hari, dalam gelap menangkap ikan. Kami menyusun 10 jari, andai salah dan silap harap dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.